Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin al-mukhlasin al-muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita di pagi yang berbahagia dengan kita mengingati Allah Ta'ala selaku hamba, dengan kita membasuh ke lidah, mendengar ke telinga dan juga membuka mata dan minda kita supaya kita mempelajari ilmu Allah Ta'ala. Alhamdulillah, masih lagi Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita selaku umat manusia, tidak kira dari kalangan perempuan dan juga lelaki. Dengan sebab umur yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni, Allah Ta'ala jadi hak masing-masing bagi kita pemilik nyawa yang Allah Ta'ala beri. Maka Alhamdulillah, kalau kita tengok, kalau kita mengimbas kembali tentang kisah-kisah yang telah lalu, dan juga sebelum daripada kita nak masuk dalam pengajian kita pada hari ini, kita nak tahu kata bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi gambaran-gambaran kepada kita selaku manusia untuk sama-sama kita membawa agama Allah Ta'ala. Ulama yang terkenal yang bernama Syekhul Albani, beliau berpesan kepada kita selaku umat manusia ni, dia kata sesungguhnya jalan kita nak kembali kepada Allah Ta'ala ni panjang. Setengah orang Allah Ta'ala 90 tahun dia umur. Setengah manusia Allah Ta'ala taruh umur dia sampai ke 70. Setengah manusia, tok dara saya sendiri di janin tu Allah Ta'ala umur ke dia 98 tahun. Kita tengok dia ni mata ni tudung dah dengan kulit. Nak ayat kata jalan untuk nak pergi jumpa Allah Ta'ala ni panjang Allah Ta'ala beri. Tapi Syekhul Albani dia mengatakan bahawasanya ingatlah hai manusia, kita jangan jadi hadah kita iaitu jalan yang Allah Ta'ala beri 100 tahun, 60 tahun. Jangan jadi hadah. Jangan jadi cuk yang kita. Nak ayat kata guna peluang temti dengan 60 tahun yang Allah Ta'ala beri. Dia kata gunalah jalan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, jalan yang singkat. Ya nak ayat kata kita ni duduk dengan Allah Ta'ala seumur. Cuk yang kita selaku manusia ni, kata bukan 90, bukan 100. Sekadar kata 4-5 tahun pun, kalau dia nak mati, dia akan mati. Ni nak ayat manusia yang sentiasa berada di sisi Allah Ta'ala. Kaum muslimat hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok mempelajari ilmu agama ni, di dalam kitab salah satu usul di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi ni, dia kata i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Yang pertama dia kata 4 perkara dalam kita nak menuntuti ilmu Allah Ta'ala. Yang pertama dia kata al-ilmu. Kita kena mempelajari ilmu pengetahuan, hak pertama. Dan yang kedua al-amalu bih. Selepas dari kata kita ni ada ilmu, kita kena beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Dan yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Sekadar kata kita nak beramal, sekadar kata kita nak membawa keluarga kita, ya tak pandai. Dia kena bawa seperti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa agama dia. Kita kena berdakwah, kita kena sebar ilmu yang kita pelajari, khususnya bagi akhwat, bagi perempuan. Kadang-kadang orang perempuan yang nak pergi ngaji dengan orang lelaki, dia tak gamuk. Sebab itulah Siti Aisyah sendiri itu aling di segi tafsir. Kalau kita tengok Siti Aisyah ni isteri Nabi perempuan. Tapi para sahabiah, apabila ada masalah nak tanya ataupun ada kemuskilan dalam tentang agama, pergi cari Siti Aisyah radhiyallahu anha.
untuk mempelajari ilmu daripada Siti Aisyah. Ini menunjuk kata Siti Aisyah sedikit pun alim, ngaji dengan Rasulullah suami dia sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat iaitu yang terakhir, as-sabru 'alal adza fi. Nak ayat kata ulama ya tahu dah. Orang dia nak bawa ilmu Allah Taala ni, nak nyebar ilmu Allah Taala ni mesti menghadap ujian Allah Taala. Dia kita kena sabar. Empat perkara tu dah untuk kita jadi mukaddimah pada pagi ni. Yang pertama kita kena ada ilmu, berilmu pengetahuan. Yang kedua kita kena beramal dengan kita ngaji. Kita tak boleh nak pergi dakwah dulu, kita kena beramal dulu. Ni martabah yang kedua. Dan yang ketiga, barulah kita kena sebar ke orang benda yang kita buat dan benda yang kita mempelajari. Dan yang terakhir, kita kena menjadi hamba Allah yang sabar dalam kita nak membawa agama Allah Ta'ala. Alhamdulillah kaum muslimat yang dirahmati Allah. Hak saya naknya, waka kita pada pagi ni, cara nak mendidik anak-anak kita. Mengapakah kita tengok dunia lah ni kucat kacir? Dengan sebab kita terpesong daripada agama Allah Ta'ala. Kalau kita tengok kisah di dalam Quran yang menggambarkan kita selaku manusia, kita tengok Fir'aun. Mengapa orang gedebe di jamin Fir'aun ni? Fir'aun ni raja bagi Nabi Musa. Raja pada kaum dia. Fir'aun siapa dia tak kenal Fir'aun? Kenal belaka Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala nak membinasakan Fir'aun. Apabila dia mendustakan Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala iaitu Musa AS, Allah Ta'ala tergelarkan dia di dalam laut. Kalau kita tengok Nabi Yusuf AS, adik-beradik yang sebelah orang terpakat berdeki belakang ke Nabi Yusuf. So jangan. Yang kedua dia tahu kata Nabi Yusuf ni nak jadi pemimpin bagi ummah. Nak jadi Rasul bagi Rasulullah SAW. Maka kita tengok Nabi Musa, Allah Ta'ala pelepah dia daripada ancaman Fir'aun. Laknatullahi alaihi, mengaku kata jadi Tuhan. Kalau kita tengok Nabi Yusuf, Allah Ta'ala pelepah dia apabila sebelah orang duduk berdeki adik-beradik. Bukan orang luar, adik-beradik. Berdeki dengan Nabi Yusuf, sampai wampai nak ambil Nabi Yusuf gelepar dalam telaga. Cuba kita tengok telaga yang gelap gulita, tidak ada pelita sedikit pun. Tapi Allah Ta'ala nak jaga Nabi Yusuf. Nak ayat kata gelepar dalam telaga tapi tak mati. Bahkan diambil oleh seorang ahli perniaga, bawa ia pergi sampai di Mesir dan jadi wazir di negeri Mesir. Orang panggil jadi presiden lah kalau kita tengok di segi keuangan di negeri Mesir. Itu Nabi Yusuf AS. Kalau kita tengok Nabi Nuh, orang pakat dia kata gila mu Nabi Nuh. Mu buat apa perahu dalam pada pasir. Tak ada air sedikit pun di dalam pada pasir. Mu kacau buat apa perahu. Tapi nak ayat kata Allah Ta'ala nak melepaskan Nabi Nuh daripada tsunami lah kalau kita tengok lah ni. Daripada boh yang besar. Ni nak ayat kata mereka-mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala nak menjaga mereka. Kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kalaulah kita kembali kepada kisah-kisah Allah Ta'ala ni, nescaya kita tidak akan terpesong dalam kehidupan kita. Ilmu Allah Ta'ala ni ilmu yang luas. Maka kita kaum wanita yang dikasihi Allah, yang bergelar ibu, marilah sama-sama kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi salah seorang. Kita nak ngaji hari ini. Siapakah yang tidak kenal salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Abi Waqqas? Kita minta fokus sikit dah, kita minta perhati. Di zaman learning ni, siapa dia didik anak yang berakhlak, maka orang itulah orang yang maju. Orang yang berwi kebewawaan orang panggil. Orang panggil orang yang tidak mundur di dalam masyarakat. Cuba kita perhati tengok. Saya yakin bahawasanya orang yang bergelar ibu ni yang mesti kena ada anak. Mesti kena ada anak. Dengan sebab zuriat ni Allah Ta'ala beri kepada mereka yang berumah tangga. Maka kaum muslimat yang dirahmati Allah, Umar bin Abi Waqqas ni adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mubasyirin bil jannah. Nabi jamin kakak dia ni salah seorang daripada 10 orang. Nabi jamin kata Allah Ta'ala masuk ke dia di dalam syurga Allah Ta'ala. Umar bin Abi Waqqas ni ketika usia dia berusia 19 tahun. 19 tahun umur Umar bin Abi Waqqas. Tapi di dalam jiwa dia ni duk tanya kata dia ni nak mati syahid, nak mati di dalam medan perang. Maka kaum muslimat cuba kita ambil, kita curi hati Umar bin Abi Waqqas, kita pergi capuk di dalam hati anak-anak kita. Khususnya anak lelaki.
seorang pemuda yang berusia 16 tahun bercita-cita duduk wang kata dia ni nak mati syahid di dalam medan perang. Bercita-cita dia ni nak bawa rayatul Islam, nak akid dega al-Islam, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu ketika Umar bin Abi Waqqas ni dia wasa sepengah duka cita, wasa sepengah perah, wasa sepengah tak berani nak menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu di bulan Ramadan 17 bulan Ramadan hari Jumaat, maka berlakulah peperangan Badar Kubra. Perang Badar Kubra ni perang di antara tentera Islam dan juga dengan tentera kaum musyrikin Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal sendiri. Abu Jahal ni bawa tentera kaum musyrikin dan juga Rasulullah sendiri jadi metak perang, berperang dengan kaum musyrikin Mekah dengan tentera sejumlah 300 orang lebih-lebih. Kaum muslimat yang dirahmati Allah, 300 nak pergi perang dengan 1000 orang balah mana kalau kita tengok. Tapi pemuda yang bernama Umar bin Abi Waqqas yang berusia 16 tahun, yang bercita-cita nak mati perang di dalam medan syahid, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata, "Hei Rasulullah, mu izin ke aku ni nak masuk perang dengan usia aku, umur aku 16 tahun." Rasulullah apabila tengok, budak lagi 16 tahun. Cuba kita cari pemuda wairun kita di zaman hari ni umur 16 tahun duk mana. Umur 16 tahun gapo dia ada di dalam hati mereka. Umur 16 tahun gapo dia ada di dalam minda dan fikiran mereka. Sedekah Umar bin Abi Waqqas yang berusia 16 tahun menghadap Rasulullah minta nak masuk perang dan juga nak syahid di dalam medan perang. Maka pada pertama kali Rasulullah apabila tengok Umar bin Abi Waqqas ni wasa sepengah budak lagi, dia kata, "Hei Umar, keliklah di rumah. Mu jagalah ahli-ahli keluarga mu, tak kira lah mak pak mu ke. Dengan sebab usia mu ni budak lagi, 16 tahun baru. Banyak lagi peluang mu." Ni nak ayat kata seperti kita ayat saat ni. Syekhul Albani kata, nak ayat kata jalil Allah Ta'ala ni panjang. Tapi Umar bin Abi Waqqas ni guna ayat dia umur 16 tahun lagi. Bukan kata orang guna umur 98 tahun baru nak guna. Teriak Umar bin Abi Waqqas apabila Rasulullah tidak izin dia keluar ke medan perang. Orang panggil kata arak ni dia jenis bau. 16 tahun pun bau dah. Setengah daripada riwayat kata basah. Bau-bau dan juga janggut dia. Nak ayat kata Nabi tak izin dia keluar ke medan perang di tanah Badar untuk nak perang dengan kaum musyrikin Mekah. Kaum muslimat yang dirahmati Allah, seorang pemuda yang berusia 16 tahun teriak apabila tak boleh keluar perang. Perang. Bukan kata tubik dia makan puluk. Wairun kita jamin hari ni nak ngikut. Kalau orang tua tak uri tu baru teriak. Kalau rakyat suruh pergi ngaji, suruh pergi bawa ilmu Allah Ta'ala ni, tak usah teriak, lari dulu dah. Ni nak ayat kata terpesong kita daripada ajaran Islam. Islam kita di hari ni tak tahu kata kita nak terima bucu mana. Jadi dengan bucu Allah Ta'ala tu, bucu hak Nabi tu tak temu. Sebab itu alhamdulillah, sekiranya kita guna kaedah saya rakyat saat ni, berilmu pengetahuan, beramal, berdakwah dan juga sabar di atas jalan Allah Ta'ala, insya-Allah kita jumpa ilmu Allah Ta'ala. Maka kaum muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terbukanya jiwa Rasulullah apabila memikirkan tentang seorang pemuda yang berumur 16 tahun bercita-cita nak mati ke medan perang, iaitu Umar bin Abi Waqqas, riwayat semula yang kali kedua. Dia kata, "Hei Umar, siap sedialah," dia kata, "sipailah, bawalah pedai-pedaimu dan juga kakah-kakahmu untuk mu nak pergi ke medan perang. Marilah bersama-sama tentera Islam untuk bertempuh dengan kaum musyrikin Mekah." Izin. Rasulullah kali yang kedua izin Umar bin Abi Waqqas keluar perang. Umar bin Abi Waqqas ni apabila Nabi izin kepada dia keluar perang, tak ada dah. Kalau kita tengok gembiranya Umar bin Abi Waqqas, wajah dia ni, muka dia berseri-seri untuk nak pergi ke medan perang. Gembiranya seorang pemuda yang berusia 16 tahun untuk nak menuju ke medan perang, sampai ke muka dia ni keluar cahaya. Setengah daripada riwayat kata. Sebab itulah apabila dia keluar ke medan perang, iaitu peperangan Badar Kubra, maka syahidlah, istushhidalah Umar bin Abi Waqqas pada peperangan Badar Kubra 17 Ramadan, betul dengan hari Jumaat. Matilah Umar bin Abi Waqqas, orang panggil mati syahid di dalam medan perang dengan usia dia 16 tahun.
Ning kaum muslimat yang dirahmati Allah. Cara lagu mana kita nak mendidik anak-anak lelaki kita menjadi pemuda yang berani kerana Allah Ta'ala. Pemuda yang tanah di dalam jiwa dia nak mati syahid kerana Allah Ta'ala. Syahid di zaman kita lah ni bukan perang. Kita kena faham pula. Jangan duk ajar anak kita pergi berdiri, pergi kapok, pergi senapai, pergi pergi kok sedak. Syahid di zaman kita lah ni iaitu kita menuntuti ilmu Allah Ta'ala. Syahid di zaman kita lah ni kita didik anak-anak kita untuk berjual agama Allah Ta'ala. Jual agama Allah Ta'ala ni untuk kita mengaji ilmu agama. Kita didiklah anak kita menjadi orang yang berilmu pengetahuan di segi ilmu agama. Kaum muslimat yang dirahmati Allah. Saya tak nak petik kata orang yang ngaji lain pada ilmu agama ni tak ada faedah dah. Ilmu Allah Ta'ala ni luah. Ngajilah gapa-gapa pun ilmu Allah Ta'ala belaka. Tapi sekurang-kurangnya tanihlah di dalam anak-anak hati anak-anak kita ni Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Dengan sebab Islam ni ia timbul di Quran dulu. Islam ia turun di Quran, turun kepada hadis Rasulullah dan turun kepada sahabat-sahabat dan juga ulama mu'tabarin. Ia bukan kata naik ke ulama dulu. Sampai tu sini kita nak ngaji kita kena faham. Bukan kata kita pergi ngaji dengan tak sah tu, tak sah ni. Ngaji mengikut faham tak sah tu, tak sah ni. Baru naik pergi kepada sahabat, baru naik pergi kepada Nabi, baru naik pergi kepada Quran. Faham umur 60 tahun. Berapa lama kita nak guna umur Allah Ta'ala sampai kita nak jumpa Quran. Sabit tu kaum muslimat yang dirahmati Allah, mula dengan Quran. Dengan sebab Quran inilah pengasah. Quran lah yang Nabi kita capuk di dalam hati para sahabat. Quran lah Nabi kita tanam di dalam hati Umar bin Abi Waqqas, iaitu pemuda yang berumur 16 tahun yang nak mati syahid. Hak nak akid kalimah la ilaha illallah. Nabi lepas Quran. Nabi tak ada kata lepas benda-benda karut koksi, benda-benda yang mari daripada paham-paham yang tidak betul. Ni nak ayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama tadi kita kenal Umar bin Abi Waqqas. Dan yang kedua, untuk menjadi gambaran kepada kita selaku umat manusia, cuba kita kembali kepada ayat Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatul lati nurithuha min ibadina man kana taqiyya. Kaum muslimat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berkata, tilkal jannah, demikian itulah syurga. Syurga orang nak belaka syurga. Tapi jalan yang nak menuju ke syurga tu balah mana? Nurithuha min ibadina. Allah Ta'ala kata, aku mewariskan syurga aku. Kaum muslimat yang dirahmati Allah, sesiapa yang nak menjadi pewaris bagi syurga Allah Ta'ala, caukong bagi syurga Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, man kana taqiyya, bagi mereka-mereka hambaku yang bertakwa kepada aku. Ni nak ayat kata, siapa nak jadi pemilik syurga Allah Ta'ala, kena jadi insan yang bertakwa. Kena jadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Nak takut, kena mari daripada ilmu-ilmu yang kita mempelajari. Orang yang tak ada ilmu, dia tak takut Tuhan. Dengan sebab Allah Ta'ala jamin kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut Tuhan, orang yang ada ilmu di dalam dada mereka. Maka kaum muslimat yang dirahmati Allah, salah satu kisah lagi untuk menggambarkan kita umat manusia, iaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khubayb bin Ad. Khubayb ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia masuk Islam, ketika itu Islam tak buka lagi, tak sebar luas. Ngaji ikut bucu-bucu rumah ya. Sabit kata-kata tengok Islam di zaman kita ni berkali serupa dengan Islam di zaman Rasulullah. Boleh jadi. Dengan sebab kita tengok rakyat Islam di dalam negeri Thailand ni bukan kata lebih daripada berjuta-juta orang dah. Orang panggil kata 10% daripada 100%. Dengan sebab umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sedikit bilangnya. Bahkan orang yang menetek Islam ni ramai. Cuba kita gambar dengan tempat kita. Maka kalau nak ngaji kan, bukan ngaji pasal bucu-bucu gitu. Tak ada kata bukan ngaji pasal buku jadi luas dah. Dengan sebab kita kena menerai orang ramai lagi. Orang yang bukan beragama Islam. Seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khubayb ni, apabila dia ngaji ilmu Allah Ta'ala dengan Rasulullah, Rasulullah tengok dia ni sungguh dalam yang ngaji. Rasulullah tengok dia aling di segi yang ngaji. Ngaji tak lupa. Khubayb bin Ad.
Maka satu ketika Rasulullah kata tak boleh dah kita kena sebar ilmu Allah Ta'ala. Pakat atas lagi dakwah. Pakat bawa ilmu Allah Ta'ala. Pakat bawa agama Islam. Pakat bawa rayatul Islam. Rasulullah kata, "Hei Khubayb bin Adin, aku nak atamu pergi sebar dakwah." Dalam perjalanan Rasulullah atas Khubayb bin Adin ni nak menuju ke kota Mekah, maka tentera Mekah tak ni orang panggil netai dengan Rasulullah, kaum musyrikin tak ni igat Khubayb bin Adin. Di zaman dulu ni netai benar dengan Islam. Tahu kata masuk Islam, turut Nabi Muhammad, bunuh. Tahu kata nak pergi di kota Yathrib ataupun di Madinah zaman lah ni, pergi ke tekak. Nak ayat kata orang nak bawa agama Allah Ta'ala ni berat di sisi mereka sepengah pergi bara api. Khubayb bin Adin saat ni, apabila Rasulullah hantar dia untuk nak pergi sebar dakwah ataupun sebar agama Islam, ketika di dalam perjalanan dia ditangkap oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin ikat tali teka, ikat tali tangan, heret dia sampai ke kota Mekah. Khubayb bin Adin bawa heret dia daripada tengah jalan berapa ratus kilo. Kalau daripada Riyadh nak pergi ke kota Mekah ni sekurang 950 kilo lebih-lebih. Maka kalau tengok Mekah dengan Madinah ni 500 kilo lebih-lebih. Maka setengah riwayat kata Khubayb ni keluar tak sampai berapa ratus kilo. Diberkas oleh kaum musyrikin Mekah. Bapa boleh gigat Khubayb bin Adin dengan sebab nak sebar dakwah Islam. Eret pergi sampai di kota Mekah. Eret dengan kuda. Cuba kita gambar tengok Islam di zaman Rasulullah. Bawa Khubayb bin Adin sampai ke dalam kota Mekah. Kaum musyrikin Mekah kata, "Hei Khubayb, sebelum daripada aku nak kerak daging-dagingmu ni, dia nak unyanya kepada Khubayb." Bukan kata dia bunuh selalu. Dia nak perelai, dia nak cicir, macam-macam peseng lah. Untuk nak jadi rasa sakit, nak jadi rasa deritanya seorang sahabat yang memegang agama Islam. Maka kaum musyrikin Mekah kata, "Hei Khubayb, mu nak kedok? Aku nak mu terlucuk daripada ancaman ataupun azab aku nak turun atasmu. Aku tak siwak zalim ke atasmu, hai Khubayb. Tapi aku nak tukarmu dengan Rasulullah." Dia tak panggil Rasulullah, dia panggil Muhammad. Kita guna Rasulullah lah. Orang panggil kata kaum musyrikin kata, "Hei Khubayb, aku tak nak zalim ke atasmu, tapi aku nak tukar di tempatmu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad." Maka berkata Khubayb bin Adin, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Hei kaum musyrikin, bahkan mu nak tukar aku di tempat aku ni Rasulullah," dia kata, "sekiranya mu nak pergi cacah Rasulullah dengan duri sikit pun aku tak reda dan aku tak jam." Ni nak ayat kata sahabat yang Nabi tanah Quran di dalam jiwa mereka. Kasih kepada Rasulullah, kasih kepada agama Islam, sampai ke tak jam nak tukar Rasulullah mari kena zalim, ia ni terlucuk daripada azab ataupun daripada kezaliman kaum musyrikin Mekah. Mu bunuhlah aku ni, Khubayb kata. Mu nak wak gana wak lah. Mu janganlah sentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni seorang sahabat yang Rasulullah tanah di dalam jiwa mereka. Tarbiyah di dalam jiwa mereka, bubuh Quran di dalam hati-hati mereka, dan juga pahami peseng yang ditunjuk ajar contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam doa witir, hak kita duk semaya tarawih tu duk bunyi Khubayb. Doa Khubayb dah tu. Nak ayat kata, "Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada." Setengah riwayat kata, nak ayat kata, belahnya Khubayb bin Adin ni dia gelar stokor daging kaum musyrikin Mekah. Pergelar stokor, rasa sakit daging. Orang ni tak nak kecek dah, melau dah, gelar jari. Orang panggil turis kok tu, turis kok ni, untuk nak jadi sakit. Sampai ke Khubayb ni tak boleh nak akik tangan doa Tuhan kata, "Allahumma ahsihim adada." Hei Allah, memperipunglah fuak ni, hak hari ni, hak zalim ke atas aku. Mengipung yang jadi satu fuak ni. Jangan itu lucu sikit abu. Allahumma ahsihim adada. Ada banyak nang banyak tu. Orang yang menyaksikan kezaliman mereka ke atasku. Peripung fuak ni. Waqtulhum badada. Mu peripung dah fuak ni jadi satu tempat. Mu peracurlah fuak ni. Jangan ada walaupun sore. Wala tughadir minhum ahada. Mu jangan terlucu walaupun sore hak ada pada hari ni. Nak ayat kata sakitnya dia duk kena zalim. Sakitnya dia duk kena azab pada kaum musyrikin Mekah. Tapi nak ayat kata kaum muslimat yang dirahmati Allah. Quran timbul di dalam hati sahabat ni sampai ke
tak jang gi setuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ke kena azab pun tak apalah. Janji mati di jalan Allah Taala. Janji orang jaga Rasulullah. Janji rayatul Islam didiri dengan tegak. Ni nak ayat kata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita mempelajari sahabat yang bernama Umar bin Abi Waqqas. Yang kedua, kita mempelajari sahabat yang bernama Khubayb bin Ad-Din. Dua sahabat ni untuk menjadi gambaran kepada kita selaku ibu. Lagu mana kita nak buh program aturan untuk kita mendidik anak-anak lelaki kita di rumah. Sekiranya kita nak menjadi seperti Umar bin Abi Waqqas, didiklah anak kita menjadi seorang yang berilmu agama. Pepatah Malaysia yang kata kan, hina besi kerana berkarat, dia kata. Besi ni hina kerana karat, orang tak setia ke besi. Orang nak belakang malak karat, dia mahu tahu besi. Dia kata hina manusia kerana tidak berakhlak. Nak ayat kata hina manusia ni dengan tidak ada akhlak di dalam tubuh badan mereka. Ni nak ayat kata akhlak dan juga ilmu pengetahuan ni penting. Nak timbulnya akhlak, ya kena orang berilmu. Nak adanya ilmu, ya kena mempelajari ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Ya kena berajin. Maka di sini kaum muslimat hadirat yang dirahmati Allah, berapa ramai pemuda-pemuda kita, kalau kita nak pergi banding dengan pemuda di zaman Rasulullah tu, jauh terpesong kita. Jauh dari pendidik kita daripada Rasulullah. Nabi ajar balah ni, kita terpesong pergi balah ni. Kita menyeleweng daripada jalan-jalan yang Nabi ajar. Maka kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita ni tak terlewat dah hari panggil kalau lah ada anak-anak kita di rumah. Cuba kita jadi bi'ah kita ataupun banjakat kita di rumah ni, banjakat pasal sahabat. Sebab itulah kita kena siup etik di telinga anak-anak kita seperti dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Hak ni hak penting. Nabi Ibrahim ni tak ada dah. Orang hak bawa agama Allah Ta'ala hak paling sujud sekali Nabi Ibrahim. Orang hak sabar atas agama Allah Ta'ala ni nak lawan dengan Nabi Ibrahim tak boleh dah kalau tengok di dalam Al-Quran. Siapa kira Nabi kerah suruh sembelih anak, sembelih. Sebab itu di sini kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kalaulah kita guna doa hak saya baca saat ni, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Kita siu atas kepala anak kita sebelum tidur. Nak bangun tidur kita siu sekali lagi insya-Allah. Dengan sebab kalaulah Nabi sendiri ni duduk doa dengan Allah Ta'ala nak jadi hukma. Hukma sini saya nak kecek sikit dah di dalam kitab-kitab tafsir mengatakan hukma di sini iaitu al-ilmu wal faham. Ilmu dengan faham. Bukan ilmu saja. Kalau kita kata Rabbi habli hukma, fahamlah kata kita kena ada ilmu dan juga kita kena ada kepahaman agama. Ilmu saja tidak mencukupi dalam kita nak mendidik anak-anak. Kaum muslimat yang dirahmati Allah, saya ulas sekali lagi, ilmu sahaja tidak mencukupi kita untuk kita nak mentarbiah dan mendidik anak-anak kita. Dia kena ada faham. Sebab itulah di dalam Quran, di dalam tafsir-tafsir ulama mu'tabarin, ulama-ulama hak kita tengok di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tak kiralah tafsir-tafsir lain lagi, supaya kita ngaji ngaumi, cuba kita tengok hukma makna gapo. Hak saya tengok dahnya, hukma makna al-ilmu wal faham wa alhiqni bis-salihin. Nah, ayat kata doa ni penting bagi kita. Ya Allah Ta'ala wi ilmu kepada kita dan kefahaman agama. Sebab itulah kalau kita tengok Ibnu Abbas, alingnya di segi tafsir dengan sebab Nabi doa with dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhum ta'wil. Nah, ayat kata faqihu fid din ni nak wi faham. Fakih ni mana kata nak wi faham. Orang hak ada ilmu gi kok se tu pasal orang tak faham dah. Ngaji, gi siapa kata-kata tepat tapi kelik duduk canggah dengan ilmu agama. Kelik duduk meneter dengan Quran Allah Ta'ala dengan sebab tidak ada faham. Sebab itulah kaum muslimat yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya ulangi, sekiranya kita nak mendidik anak-anak kita nak menjadikan mereka seperti sahabat Rasulullah. Ni kita ngaji sahabat dah. Sahabiah ada juga, takut tak ada masa. Maka kita siuklah doa yang mana Nabi Ibrahim sering minta kepada Allah Ta'ala. Maka dia mau tanya baru ni. Dalam-dalam saya duk kecek bab ni, dia mau tanya kata, boleh ke kita baca kata Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin siuk atas kepala anak. Siapa dia duk ajar? Dia mengata turut sunnah kedak balah tu. Nabi buat kedak. Nama jadi bid'ah, dia mengata. Maka kaum muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya kita memikirkan tete-tete yang membawa kepada kita susah di dalam agama. Agama ni mudah tapi jangan mudah telajak. Dalam sistem pendidikan ni cuba kita tengok. Sekolah-sekolah belaka, sekolah jala, sekolah tani, sekolah menara.
Orang panggil manhaj dia tak supo cara dia atur pelajar. Kadang-kadang sekolah kelas ni yang ngaji kokai dulu. Kadang-kadang sekolah ni yang ngaji alih dulu. Sistem dalam kita nak mendidik, ya tak salah kita nak atur balah mana. Kita nak atur anak kita macam mana. Kita nak baca doa nak siuk sebelum tidur, tak apa. Ya tak ada siapa ke benda tu menyeleweng dan menyesatkan kita, tak. Sampai kita kena faham molek. Pentingnya benda ni tidak bercanggah dengan hukum syarak. Pentingnya benda ni ada dalam hukum syarak. Jangan kita ambil hak tak ada di dalam hukum syarak dan juga benda ni bercanggah dengan hukum syarak. Maka kaum muslimat yang dirahmati Allah, kalau sekiranya kita nak baca nak siuk tapalah anak, tak apa. Jangan kita buat berhujah dan mengatakan kena buat balah ni. Dengan sebab balah ni lah Nabi duk buat anak dia ada. Dengan sebab tak ada orang mengatakan Nabi buat balah tu. Cuma sistem kita cara nak ajar anak. Sistem kita cara nak mendidik anak. Seperti dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia berpesan kepada kita, ibu bapa dia kata, siapa-siapa nak kemajuan kepada anak mereka di masa hadapan, dia kata kena buat 3-4 perkara. Imam Ghazali kata yang pertama, ibu bapa yang dikasihi Allah, anak jangan wilok makan nasi sore. Sekiranya kita nak makan nasi, kita kena tunggu anak mari duduk sekali atas meja. Pok kena tunggu anak. Jangan kata pok gedebel weh. Bining pun taat telajak kotok lelaki. Siapa ke anak tahu duduk mana, dia dah nasi kotok lelaki. Boleh ke tak? Boleh. Tapi Imam Ghazali buat syarat dia sendiri. Nak ayat kata siapa nak didik anak we jadi maju, we jadi berakhlak, we ada ilmu pengetahuan, pertama sekali, makan kena makan sekali. Anak pak ibu kena ada sekali atas meja. Pak klik hijau letih-letih contohnya. Lapar nasi weh, ide weh ya. Ya takdir dah ni. Wasa sepolah lama dah nak makan nasi. Kalau bining tu orang panggil ada ilmu raya kata, habis dia. Anak tak klik lagi ni. Kalau kita tengok hak Imam Ghazali kata nak we anak tu maju, we ada ilmu, we jadi orang berakhlak, kena tunggulah anak makan nasi sekali. Sabit tu kata dalam rumah tangga ni, sistem cara kita nak didik anak ni dia duduk di kita sendiri. Janji jangan terpesong daripada agama Allah Ta'ala. Tak salah. Maka kaum muslimat yang dirahmati Allah, yang pertama Imam Ghazali kata, pian nak makan nasi, pok kena tunggu anak, anak kena tunggu pok. Itu syarat yang kedua. Ia tak seri ajar anak kita mendahului orang tua. Bagi anak kita sabit tu, kalau kita tengok orang tua zaman dulu jaga benar bak ni. Kalau nak getik lauk dapur tu kadang-kadang godeh. Nak ayat kata orang tua ni tak makan lagi, mu mari nak palak dah nak makan. Sabit tu orang tua kita hari tu kena dah cara dia. Sabit tu Imam Ghazali pesan lama dah kalau kita tengok. Nak makan nasi, pok kena tunggu anak, anak kena tunggu pok. Makan seideh. Orang panggil kata bermusyawarah dalam kita nak makan minum. Dan yang kedua, jangan we anak palak. Jangan we anak ni mendahului ibu bapa mereka dalam nak makan. Dan yang ketiga, ajar anak kita mula dengan bismillah dan juga dengan benda tangan kanan. Tak kira nak buat gapo dia. Kena mula dengan tangan kanan. Dan yang terakhir kalau saya tak salah silapnya, ya tak siwi lepas makan ni ajar anak kita we tidur. Banyak kalau kita tengok ibu bapa biasa lock anak makan pak tidur. Makan pak tidur dengan sebab ia takut jadi orang yang malah. Orang yang tidak hakiat pada orang lain. Wasa nak makan, wasa nak tidur, tidur. Ini sebab 3-4 perkara yang Imam Ghazali berpesan kepada kita ibu bapa, cara-cara untuk kita nak mendidik anak-anak kita. Dan yang saya rakyat tadi doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Kita bacalah dan siuklah kepada anak kita dan kita buatlah bermusyawarah dalam makan minum kita. Kaum muslimat, kalau saya yakinlah, saya rasa tak yakin, sekiranya kita boleh buat benda ni, saya rasa sepengah anak kita tak pergi jauh. Buat balah mana? Makan kena makan sekali. Makan pagi kena makan sekali satu meja. Anak, pok, ibu tak kira lah. Makan tengah hari pun kena makan sekali. Kalaulah dia duduk di rumah sekolah, belagi dia lagi. Dengan sebab payah ke jauh nak pergi ambil. Tapi kalaulah makan tengah malam, buat jadi sekali pula. Asyak dia panggil. Ayah kena ada sekali, mak kena ada sekali, anak kena ada sekali. Becek. Sabit tu lah. Nombor 1, orang yang ada ilmu pengetahuan. Nombor 1. Di negeri, saya tak ingat. Negeri apa nombor 1 yang ada ilmu dalam dunia ni, saya tak ingat. Salah satu sistem mereka, iaitu mereka makan nasi kali dengan anak gini. Kalau tengok di YouTube tahu, negeri mana yang lebih nombor 1 di segi ilmu pengetahuan dalam pengajian mereka di Mahautiala ke di dalam sekolah. Kalau tak ingat Switzerland apa? Cuba kita tengok semula dalam YouTube. Di Switzerland ni nombor 1 dalam dunia. Orang yang mengajar budak-budak ngaji
Salah satunya orang bijak. Yang keduanya rabuk. Orang panggilkan sukses dia ni tinggi. Dalam dunia duduk kerana nombor satu. Dengan sebab geng ngaji sudah klik mak pak ni bicara dengan anak dalam rumah ketika nak makan nasi. Kalau kita tengok dalam YouTube dia tunjuk, ni nak ayat kata orang tak faham agama. Kita orang faham agama tak urat balas tu. Maka kaum muslimat yang dirahmati Allah, jagalah. Ataupun ambil bucuning tak apa dah hari ni. Bucu kata nak didik anak makan nasi sekali, ajar tangan kanan, jangan mendahului orang tua dan baca doa Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Insya-Allah anak cucu kita akan mendapat zuriat yang solehah dan juga yang soleh dan juga membawa kepada generasi yang maju ke hadapan. Maka sekadar inilah saya rasa pun panjang dah. Kalau kacau duk erat lagi takut. Jadi panjang lah saya panggil. Sampai kalau kita tengok ilmu Allah Ta'ala ni ya banyak, ya luas. Jadi kita duk pergi kokse tu, belakang-belakang ni kita pakai lah cut-cut kita boleh pakai tu. Yang pertama, seperti mana Imam Ghazali kita berpesan. Dan yang kedua, kita bacalah doa Nabi Ibrahim sekiranya kita nak jadi anak kita ni berilmu pengetahuan dan juga ada pahami agama dan juga menjadi orang soleh. Dan yang terakhir, kita wilah gambaran-gambaran kepada pemuda kita untuk menjadi pemuda sahabat seperti mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giro pelape. Tu pelape. Tu lihat mana ni? Rabbi habli.